Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di hari ini kita masih lagi sambung tajuk yang sebelum ini. Okay, kita akan tengok subjek reka bentuk dan teknologi KSSR Semakan tahun 5. Masih lagi unit 2 iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okay, standard pembelajaran untuk hari ini adalah 5.1.5 iaitu menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDP murid dapat yang pertama menyatakan 4 daripada 7 alatan yang digunakan untuk membina projek kipas solar, dan yang kedua menyatakan 6 daripada 10 bahan yang digunakan untuk membina projek kipas solar. Jadi kita akan lihat apa itu alatan dan juga bahan yang akan kita gunakan untuk projek kipas solar kita ini. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 30 dalam buku reka bentuk dan teknologi tahun 5. Jadi alatan dan bahan yang digunakan adalah berbeza mengikut jenis projek yang telah dirancang. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Jadi kita akan lihat jenis alatan yang pertama. Yang pertama, alatan yang perlu kita gunakan adalah gunting serbaguna. Fungsinya adalah untuk memotong bot lekap. Alatan yang kedua, pisau boleh laras. Fungsinya adalah untuk memotong bot infra. Manakala alatan yang ketiga adalah pensil untuk menanda jarak dan juga ukuran. Alatan yang keempat adalah alas pemotong. Fungsinya adalah untuk melapik bahan untuk memotong dengan menggunakan pisau. Alatan yang kelima, pelucut wayar. Fungsinya adalah melucutkan penebat daripada wayar. Alatan yang keenam adalah pembaris keluli. Fungsinya adalah untuk mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Dan alatan akhir sekali adalah pemutar skru Phillips untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Phillips pada bongkar penyambung. Ini adalah 7 jenis alatan. Kemudian kita akan lihat pula bahan-bahan yang perlu disediakan sebelum melaksanakan projek kipas solar. Jadi bahan yang pertama adalah bot lekap untuk membuat bahagian tapak projek. Yang kedua adalah bot infra untuk membuat bahagian badan projek. Yang ketiga adalah panel solar. Fungsinya adalah untuk menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Kemudian bahan yang keempat adalah wayar menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Bahan yang keempat iaitu batang aiskrim. Fungsinya adalah untuk mengukuhkan bahagian tapak. Kemudian yang seterusnya bahan suis untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Bahan yang ketujuh adalah glue ataupun gam untuk mencantumkan kepingan bahan yang telah dipotong. Untuk bahan yang seterusnya, nombor 8, bilah kipas. Fungsinya adalah untuk menghasilkan angin apabila disambungkan dengan motor. Bahan yang ke-9 adalah motor. Fungsinya adalah untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Dan akhir sekali adalah bongkar penyambung. Fungsinya adalah untuk menyambungkan wayar atau kaki komponen. Jadi kita ada 10 jenis bahan untuk menghasilkan projek kipas solar kita ini. Jadi bahan-bahan ini perlulah kita sediakan dan kita kena pastikan bahan ini mencukupi untuk memastikan projek yang hendak dibina dalam keadaan sistematik ataupun dalam keadaan teratur. Jadi kesimpulan tajuk kita pada hari ini,
Jadi yang pertama, pastikan alatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Okey, untuk mengelakkan kecederaan berlaku. Jadi ingat, okey, yang pertama, pastikan alatan yang kita gunakan itu dalam keadaan baik dan juga tidak rosak. Okey, kerana alatan yang baik dan juga selamat mampu menghindarkan kita daripada berlakunya kecederaan ataupun kemalangan yang tidak diingini. Kemudian yang kedua, penggunaan alatan yang betul dapat memudahkan dan melancarkan perjalanan projek. Jadi sebab itulah sebelum kita memulakan sebarang jenis projek, kita perlu kenal pasti bahan dan juga alatan serta fungsinya untuk memastikan projek yang hendak dirancang dapat berjalan dengan baik. Jadi sebab itulah kita kena tahu nama alatan dan juga nama bahan yang perlu kita gunakan. Okey, jadi sekian itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.